Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mastikah Hadis, jilid yang kedua, dalam perihal salat, perkara-perkara yang berkaitan dengan salat. Keistimewaan Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Dia panggil tiga serangkai, tiga rangkaian masjid yang dianjurkan supaya kita melakukan ibadat padanya, melakukan ibadat padanya. Hadis ini patutnya susunan ini kita ikut kita. Dalam hadis 186 tu ada cerita hadis yang sahih tentang masalah ini. Kita mula dengan hadis yang pertama, hadis 183 yang menunjukkan keistimewaan masjid ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al masjidal haram. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu solat di masjid aku ini lebih afdal daripada 1000 solat di masjid-masjid lain kecuali Masjid Haram di Mekah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa dia maksud? Maksud dia apa tu? Kelebihan Masjid Madinah, sekali solat kita dapat gandaan pahala 1000 solat. Masjid Haram Mekah banyak mana? Tengok hadis di bawah. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatun fi masjidi hadza fi masjidi afdal min alfi salatin fi ma siwa illa al masjidil haram wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Rawahul Imam Ahmad. Artinya satu solat di masjid aku ini lebih baik daripada 1000 solat di masjid lain. Hadis ini sama dengan atas. Solat di masjid Nabi lebih baik daripada 1000 solat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Masjid Haram di Mekah, dan satu solat di Masjid Haram pula lebih afdal daripada 100,000 solat di masjid lain. Jauh tak wajar jarak ke dekat? Mana jarak, mana dekat? 100,000 mi'atu alf dengan Masjid Haram Madinah 1000. Jauh nah jarak tu. 100,000 1000 99,000 lagi kelebihan dia. Batulah Masjid Haram tu susah sikit nak masuk pun kena pergi awal. Kadang-kadang jemaah kata, ustaz, 1 jam tak boleh masuk dah Masjid Haram. Tuan-tuan, cara realitinya kita hidup hari ni, nak dapat bonus gaji yang 100,000 dengan yang 1000, tentulah payah nak dapat yang 100,000. Kan senang? Kita nak sama ya, nak suruh sama juga, mudah senang, relax ya masuklah. Mana boleh relax, nak berjalan kena pergi awal. Cumanya rahmat Allah SWT itu sangat luas. Tengok ni, dari kesimpulan hadis ni riwayat Imam Ahmad. Kata di tuan kita ni, hadisnya sahih. Dalam kedua hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan umatnya, sama ada yang tinggal menetap di Mekah dan di Madinah, itu penduduk di asal, atau yang datang daripada seluruh dunia, termasuk kita, kata alhamdulillah, untuk mengerjakan ibadat haji atau umrah, supaya mengerjakan salat sebanyak-banyaknya yang dapat kedua-dua masjid yang mulia itu
untuk mendapat pahala yang berganda. Jadi kita pergi Mekah, kita solat sebanyak mungkin ni kita dapat. Orang pergi haji, pergi umrah mungkin 1000 sempatlah duduk seminggu. Orang pergi haji sempat duduk sebulan. Sebulan ni berapa ribu solat kita dapat. Tapi jangan pula jadi macam pak cik tok puk tu. Tahu mana tok puk? Tok puk ni tok apa betul? Tok puk, orang Kelantan kata tok puk. Dia pergi solat Mekah seminggu, lepas tu dia balik tak solat dah. Orang tanya, kenapa tak solat? Dia kira 100,000 kali dengan seminggu, berapa juta ribu dah dia punya ada solat. Jadi aset dia terlalu besar, jadi tak payahlah dia solat lagi, cukup dah. Kata ada juga manusia tak puk lagu ni. Ini masalah dia panggil. Jangan dia panggil tak puk lagu tu. Nah, ini gandaan pahala. Macam kita pergi solat di Masjid Quba, dapat pahala sekali umrah. Lepas tu tak payah pergi Madinah, tak payah pergi Mekah, umrah dapat dah balik, pakai balik. Ada riwayat yang kita sebut dulu, riwayat Tirmizi, kata siapa dia solat lepas naik matahari kan, duduk subuh sampai naik matahari, kemudian dia solat 2 rakaat, boleh pahala haji dengan umrah. Sebahagian ulama mengatakan hadis ini diterima, ada yang mengatakan hadis ini tidak kuat. Tapi kalau kita ambil yang terima tadi pun, maksud dia pahala saja. Jangan pula lepas solat ni pergi cancel, tak buat haji, saya pergi Mekah sebab saya dapat dah haji di Masjid Negara semalam pagi tadi. Ada mulut lagu ni, tak buat haji pun tak akan lepas dia balik, sah dia tak akan cancel. Dia panggil ambulan mari ambil. Dia panggil ambulan mari ambil dia ni kena. Apa main faham lagi dah. Jadi sebaiknya banyak mana kita duduk di Madinah, di Mekah, solatlah di Masjid Haram. Cuma rahsia ni sebenarnya rahsia, saya pun tak apa nak cerita sebenarnya. Kita cerita ke bawa kita lah tak. Jangan duduk viralkan sangat. Iaitulah cerita perbezaan di antara Mekah dengan Madinah. Solat di Masjid Madinah 1000 solat itu Nabi kata fi masjidi haza, masjid aku ni. Maka timbullah perbincangan para ulama, masjid Nabi itu ini sekat mana? Sebahagian ulama mengatakan setakat binaan zaman Nabi je. Binaan zaman Nabi setakat sekitar bangunan yang lama, yang Turki itu. Ingat tak? Kau tak pergi lagi? Dah kan? Bangunan lama yang Turki itu, yang merah dulu, merah sekarang ni warna lain sikit. Itu bangunan lama. Setakat tu ya. Tapi ada riwayat lain yang menceritakan tentang, ada riwayat mengatakan kalaulah masjid ni dibesarkan luar sampai ke Sana'a, sampai ke Yaman, andai ke dia masih lagi masjidi haza, masih lagi masjid aku. Alhamdulillah. Artinya Masjid Nabawi Syarif ataupun Masjid Nabi itu iaitulah di dalam binaan yang ada gitu. Tak kira lah binaan dibesar oleh siapa, oleh Sayyidina Umar, oleh Sayyidina Osman, oleh Raja Turki Osmani ataupun dibina oleh Raja Abdul Aziz, Raja Fahad. Sekarang ni King Raja Abdullah pula bina, Raja Salman masih lagi dalam proses pembinaan. Semuanya dinamakan Masjid Nabi. Jadi siapa dia solat dalam tu, dia dapat 1000. Oh, saya solat kat depan tu ya Ustaz, dekat ke depan Taibah tu, dapat tak dapat? Tak dapat. Kecuali kata di ulama Madinah ni, kecuali soft penuh dalam masjid, pack betul-betul. Nak masuk memang tak boleh, macam kawasan wanita. Nak masuk tak dapat dah nak masuk. Penuh, soft sambung sampai keluar, dia kata insya-Allah di luar pun dapat juga 1000. Tapi kalau awal-awal lagi relax ya, ambil bawa sejadah siap dah. Memang berniat untuk duduk di luar ya. Sebab senang nak pergi ke mana? Nak pergi melontar di Ben Daud ke lepas salat. Ni dibimbangi tak dapat 1000. Oh, dia kata, oh ustaz apa pecah rahsia pula cerita sebut Ben Daud. Ya memang begitu dah realiti dah. Janji awal-awal lain kawan, kita solat pun dekat tu ya. Lepas solat terus masuk dalam. Lah, solat dalam. Oh jam ustaz, memang kena pergi awal nak dapat 1000, senang ke? Yang Mekah lagi dahsyat, 100,000. Cuma rahsia kita di Mekahnya, kata di para ulama, 100,000 kelebihan di Mekah seluruh tanah haram. Luah mana tanah haram Mekah? Tuan-tuan tengok dalam buku yang saya usahakan ni, luah dia 550 km persegi. 550 km persegi itu dia panggil keluasan tanah haram Mekah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian,
bolehlah kita jadi seluruh tanah haram Mekah itu 100,000. Solat di hotel ke di mana ke 100,000 belaka. Saya pernah waktu belajar dulu, pihak universiti hantar kita jadi penterjemah kepada orang-orang Melayu ni. Jadi saya kena duduk jadi penterjemah di Masjid Jin. Kenal Masjid Jin? Masjid Jin dekat dengan Kubur Maklah tu. Jadi masa tu penuh dengan orang Indonesia. Kata bapa mau tanya, kata silakan. Solat di sininya berapa pak? Lepas kita baca hadis kelebihannya. Kata solat di sini pun 100,000. Satu masjid, kata alhamdulillah. Kenapa? Dia kata kami sudah capek lah, sudah letih nak pergi masjid haram, jauh jalan. Kata puak ni punah dah lah, tak pergi masjid dah lepas ni. Dia kita sudah sini 100,000 juga. Kata ada. Itu saya kata rahsia tadi tu. Nanti ada pula bakar-bakar haji kita, hajah kita dengar ustaz kata solat di hotel 100,000 juga. Sudah. Jadi memang tak nak sembunyi dah benda tu. 100,000 tu memang untuk tanah haram seluruhnya. Ini hak istimewa Mekah. Madinah lah dalam masjid, bukan di luar masjid. Kecuali sah penuh. Di luar pun insya-Allah dapat. Tapi tanah haram Mekah seluruhnya. Awak boleh masuk, alhamdulillah kita dapat first class. Macam kita naik kapal terbang lah. Orang duduk ekor kapal terbang dengan duduk dekat dengan pilot tu, sama sampai ya Jeddah dah. Sama sampai. Tapi yang duduk kat depan dengan duduk kat belakang sama tak? Jangan Asia lah, yang lain-lain yang ada bisnes yang lain. Orang duduk depan tu masya-Allah tak terbang lagi, mari tanya nak minum apa dah. Kita kat belakang ni tak terbang lagi, kalau pasal lampu dia mari tanya. Apa bukan lampu tutup, kena marah pula. Bukan mari tanya minum air. Ini ibaratnya mana tak sama ke duduk depan dalam masjid, salatkan berimam di Masjid Haram, tak dengan dekat Kaabah pula, dengan orang yang duduk jauh 2-3 km, tapi pahala asasnya dapat, alhamdulillah. Jadi itu Masjid Haram. Jadi tuan-tuan nak cerita Masjid Haram panjang ni, ambil buku ni, Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dah sejarah ni. Ada kembar dia, nama dia Madinah Munawwarah. Kelebihan jadi bagi orang nak pergi haji, nak pergi umrah. Dia kata ustaz kempen buku dia. Saya tak kempen buku ni, tapi saya kempen baca buku ni. Tak beli pun tak apa, pinjam mak kawan. Tapi hantar balik dah. Jadi alhamdulillah buku ni hasil kerja yang saya buat. Khulasah dia panggil hasil saya duduk berdakwah kepada jemaah haji tu, mengajar, duduk kuliah. Jemaah kata macam mana ustaz nak dapat maklumat ni? Saya kata ada dalam kepala saya. Dia kata akhirnya kita keluarkan buku ni, alhamdulillah tuan-tuan boleh baca. Jadi banyaklah cerita-cerita Kaabah, cerita apa semua ada. Dalam hadis yang berikut pula diterangkan pula secara khusus kelebihan orang mengerjakan solat 40 waktu di Masjid Madinah. Hadis ini masyhur daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ruya anna sallallahu alaihi wasallam qala man shalla fi masjidi 40 salatan la tafutuhu salatun kutibat lahu bara'atum minan nar wa bara'atum minal azab wa bari'a minan nifaq. Jadi maksud dia siapa yang solat di masjid aku ini 40 waktu, 40 waktu, la tafutuhu salatun, tak terlepas walaupun satu solat. 40 waktu tu daripada awal lagi. 40, 1, 2, 3, 40. Apa kelebihan dia dapat? Akan ditulis baginya kelepasan daripada neraka, kelepasan daripada azab, seksa. Ia juga bersih daripada sifat munafik. Tulis. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, riwayat At-Tabarani. Cuma sanad dia lemah, sanadnya dhaif. Hadis ini hadis yang tidak sahih. Karena dalam isnad dia ada seorang yang bernama Nubaid bin Umar. Jadi ulama mempertikaikan tentang rawi ini. Maka hadis itu dikira hadis yang tidak kuat. Tapi kalau kita duduk di Madinah, jangan pula tak pergi masjid. Kenapa tak pergi masjid ni? Ustaz kata hadis tak sahih. Duduk cari lah. Kalau malah cakap malah je senang. Tak usah duduk sandarkan hadis lah. Buat masalah lah. Kenapa tak pergi masjid? Ustaz kata hadis tak sahih. Saya pun tak pergi masjid selalu. Ustaz tak kata solat jemaah tu di masjid. Ustaz kata hadis itu dipertikaikan oleh ulama hadis. Jangan pula jangan salah buat pula. Jadi
Kata di para ulama Madinah mengatakan, tak apalah kita tak usah bincang tentang sanad, kita bincang tentang hikmat. Hadis itu diterima contohnya, bolehlah buat amalan dari sudut fadail ke sudut apa, tapi motivasinya besar. Apa dia motivasi? Bila kamu berpeluang duduk di Madinah seminggu, 8 hari, 10 hari, mana kita solat dapatlah 40 waktu, dapat 50 waktu kan, dapat 100 waktu, lagi cantik, lagi banyak, lagi molek. Satu waktu kita dapat 1000 kan. Masuk juga solat sunat lagi. Nabi kata salatun fi masjid hadza, solat di masjid aku ni, tak kira solat apa pun, solat duha ke, solat witir ke, solat tahajud, solat apa saja dapat semua. Maka seolah-olah kita masuk camp latihan. Apa makna camp latihan? Latihan nak mengekalkan solatul jamaah, nak kekal solat berjamaah. Jadi kita kekal, aku 40 waktu kekal solat berjamaah, istiqamah, pergi takbiratul ihram sekali ingat imam. Takkan lepas 40 ni tak pergi dah masjid, balik-balik tak pergi masjid pula sebab dah habis. Ini banyak berlaku ni, salah faham hadis ni. Dia jumpa kita, ustaz, saya alhamdulillah, saya sampai mula-mula sampai tu terus ke masjid Nabi. Bermakna subuh tadi cukuplah 40 waktu saya punya solat. Jadi insya-Allah Zuhur ni saya tak pergi dah lah. Kata terbalik, ni macam mana pula Zuhur tak pergi? Sepatutnya biasa Zuhur pergi 10 minit nak masuk waktu, ni dah lulus ni 40, Zuhur ni saya nak pergi 1 jam belum masuk waktu. Gitu naik taraf. Itu semua dia panggil isunya latihan. Camp, motivasi, bagaimana nak melatihkan diri kita, melazimkan diri kita solat berjamaah. Jangan pula salah faham, bila selesai daripada 40 berhenti dah solat. Kita katakan ini satu kesilapan yang amat besar dan sangat ketara. Jadi biarlah tuan-tuan tak usah duduk bincanglah masalah hadis sahih ke tak sahih. Yang pentingnya, kalaulah andai kata kita duduk tak cukup 40, paksa kena pergi 3 hari je duduk, pakej kita 3 hari, 5 hari, terus duduk pertikaian, mesti 80 waktu ni, 40 waktu, tak semesti. Ataupun na'uzubillah lah, bila sampai di Madinah kita uzur, sakit, nak pergi masjid, demam, tak usahlah pula belik balik. Kalau orang tanya, awak Madinah berapa hari duduk? 8. Berapa puluh waktu di masjid Nabi? Gini potah belik, tak mau cakap, takut orang kata macam-macam. Banyak orang lagi tu, dia tanya, ustaz saya ni demam, duduk Madinah ni dapat 25 waktu ya, balik nanti nak cerita apa orang kampung? Itu masalah. Saya kata, sebab apa awak takut sangat ni? Saya ni suka tanyalah dari segi psikologi, kenapa takut sangat? Cerita je lah. Dia kata, ustaz, orang kampung saya ni kalau tak cukup 40 tu, dia pandang serong. Dia kata, awak pergi ni boleh ada duit tak betul ni, Nabi pun tak setuju dengan awak. Dia bagi hak tu, tak mau cakap kawan ni. Itu masalah. Kita mengatakan bukan satu syarat. Bukan satu syarat bila pergi haji mesti 40 waktu di masjid Nabi dan mesti ke Madinah. Tak pergi Madinah pun tak apa, kalau ada masyarakat boleh balik, pergi pula lepas tu. Maka salatlah sebanyak mungkin yang kita ada di Madinah berpeluang, tapi jangan sampai peringkat mesti memaksa wajib kena 40. Kalau tak cukup 40 bermasalah, balik pun tak nak cerita dengan orang, tak sah. Kalau tak nak cerita juga boleh gunalah pendekatan yang lunak. Kita kata, berapa waktu duduk di Madinah? Alhamdulillah. Kita kata alhamdulillah tak? Alhamdulillah. Adalah, takkan nak cerita banyak-banyak. Kau nak lah cerita lain lah. Jangan duduk buat kita punya pening kepala. Satu lagi hadis, hadis ni kena tanda hadis. Man sallalahu arba'ina, man salla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin tudriku takbiratul ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Hadis ni diriwayat oleh Imam At-Tirmizi. Ramai ulama pengkaji hadis mengatakan hadis ini sahih ataupun hasan. Hak ni sahih. Hak ni tak sebut di Madinah. Tanda ini, siapa yang solat 40 hari, solat berjamaah 40 hari dan sempat
takbiratul ihram, takbiratul ula sekali dengan imam. Jangan pula 40 hari tapi asyik tahiyat akhir selalu mari. Nah, 40 hari dengan takbiratul ihram. Apa ya Pak? Kutibat lahu bara'atan. Ditulis baginya 2 kelepasan macam tadi juga. Bara'atun minal nar, bara'atun minan nifaq. Dibebaskan daripada api neraka dan dibebaskan daripada sifat munafik. Hadis ini riwayat At-Tirmizi, sanadnya sahih, ada yang mengatakan hasan. Yang penting hadis itu sahih. Hal ni boleh buat. Oi, dia kata macam mana ustaz ni nak cukup 40 ni? 40 hari. Senang je. Dekat dengan nak Ramadan sebulan, kita ambil lagi 20 Syaban ke 18 Syaban, pergi i'tikaf di masjid 40 hari. Kena ambil juga, kena save sikit. Takut Ramadan 29 hari, takkan hari raya nak i'tikaf lagi. Anak cucu bawa kek mari masjid, jawab dia je. Kita buat. Dia cukup 40 hari. Berani tak? Tak apa nak sanggup ni. Terus-terus. Arba'ina yauman. 40 hari. Itu lafaz dia. 40 hari. Jadi kena straight lah. Tak boleh. Jadi hadis yang Madinah tadi dia zip sikit 40 waktu. Tapi riwayatnya lemah. Bolehlah buatlah mana-mana pun, yang penting kita cuba beramal dengan ibadat yang besar ini, iaitu ibadat salatu al-jamaah. Untuk mendapat kelebihan ini, biasanya orang-orang haji yang datang ziarahi masjid dan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah akan tinggal di sana selama 8 hari untuk mengerjakan salat 40 waktu selain daripada salat sunat yang dapat dikerjakan. Dia kiranya 40 waktu salat berjamaah. Jangan pula pergi salat 40 waktu seorang dia. Itu satu hari pun dapat. Saya 40 salat dah ni. 40 salat 80 rakaat. Sempat satu hari. Lepas tu boleh klik esok. Tak boleh. Itu tak kira salat fardu. Tamatlah kita tentang 2 masjid yang besar ini. Kita pergi kepada Masjidil Aqsa. Mengenai kelebihan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis pula ada diterangkan dalam hadis yang lain, yang maksudnya satu salat di masjid itu lebih daripada 500 salat dikerjakan di masjid yang lain, kecuali Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabi di Madinah. Jadi ada riwayat mengatakan, riwayat salat di Masjid Aqsa boleh dapat 500 saja. Jadi Madinah berapa? 1000. Masjid Mekah 100 ribu. Di masjid apa ni, Aqsa 500. Cuma kita macam mana kita nak gila ni? Kita nak pergi macam mana? Yahudi duduk kontrol. Batulah jadi masalah kita. Dia kata boleh pergi, tapi kena bayar ke visa tu mahal, kena bayar ke Israel. Jadi itu masalah. Sebahagian ulama mengatakan tidak perlu kita pergi, kerana duit itu kita bayar kepada Israel. Yang menyebabkan mereka beli senjata juga, ikutlah beli apa. Yang pentingnya masuk dalam bajet negara Israel. Yang kita pastinya Israel ini di antara orang yang telah membunuh umat Islam ramai di Palestin dan juga menipu orang lain di mana. Maka riwayat fi Baitul Maqdis 500. Baitul Maqdis ini 500. Tanda sini hadis Baitul Maqdis ini diriwayat dalam Kashful Asrar, kata Kashful Athar, Kashful Astar. Kata Al-Haisami hadis hasan dalam Majma' Az-Zawaid. Menurut sebagian ulama mengatakan hadis ini yang 500 ini pun dhaif, dia punya sanadnya dhaif. Ada satu kitab yang ditulis, satu tesis yang ditulis oleh sahabat saya, satu rumah yang duduk dengan saya dulu waktu buat PhD. Dia kumpul hadis-hadis al-ahadis al-waridah fi fadail Makkah. Hadis-hadis yang apa ni, yang menyebut tentang fadail Makkah saja. Seorang lagi nama Syekh Rifai, dia tulis al-ahadisul waridah fi fadailil Madinah. Jadi dua-dua ni tesis lengkap melengkapi. Saya untuk nak ringkaskan kepada tuan-tuan, saya pun ambil hadis ke dalam kitab tersebut. Hadis-hadis yang sahih kita letak dalam kitab ni. Hadis yang sahih tentang kelebihan Mekah, hadis yang sahih tentang kelebihan Madinah. Sebab kita hari ni tak nampak mata. Bila orang sebut tentang hadis sahih, hadis dhaif,
Ada jemaah tanya, macam mana ustaz nak kenal tu? Payahlah juga. Macam kita hari ni, kalau kita pergi kedai emas, orang tunjuk ni emas cantik ni, kita pun tengok bersinar tu emas lah belakangnya. Tak. Tapi kalau tanya orang penjual, dia kata hak ni hak palsu, hak ni hak tiruan, hak ni hak 22, hak ni berapa dia punya emas? 22, 21. Ya, adalah dia punya mazhab dia tu. Jadi kita kita hak tak tahu apa ni. Orang kata emas pakai emas belaka. Itu masalah kita. Jadi sukar orang yang mengaji, orang yang pakar boleh mengenali. Itu pun kadang-kadang kita kata sahih, orang lain kata ada lemah ni, ada ilah dia sendiri. Maknanya ilmu hadis ni ilmu yang tidak lautannya, masih tidak bertepi. Ulama dulu kata sahih, ulama kemudian kata tak sahih, mari orang lain pula kata sahih. Jadi masing-masing ada hujahnya. Cuma bagi kitanya, cubalah dalam ibadat kita, alhamdulillah hadis-hadis yang sahih banyak, kita cubalah berpegang dengannya, kita beramal dengan dia. Kecuali tak cukup lagi, baru nak cari hal lain pula, itu cerita lain. Kelebihan Masjidil Haram, apa sebab Masjid Haram itu lebih? Kerana di dalamnya terletak Kaabah Baitullahil Haram yang menjadi kiblat umat Islam. Kelebihan Masjid Madinah pula, kerana di dalamnya selain daripada makam Nabi SAW, ada pula kawasan yang bernama Raudah. Raudah tahu mana? Yang disifatkan oleh Nabi SAW dalam hadis, Nabi kata ma baina baiti wa minbari, di antara rumah aku dengan mimbar. Mimbar dia tu, mimbar tempat khutbah hari ni, itu tapak mimbar Nabi. Rumah dia mana? Mana rumah Nabi? Makam, kubur dia sekarang. Ada setengah riwayat kata ma baina qabri, di antara kubur aku dengan mimbar. Itu ada riwayat lemah, tidak sahih. Tapi riwayat yang sahihnya ma baina baiti, di antara rumah aku dengan mimbar. Jadi rumah dia tu, sepakat ulama mengatakan rumah tempat Nabi kita wafat, iaitulah di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Raudah. Ada juga ma baina al-buyut, mana rumah-rumah Nabi. Rumah dia tu belakang. Kalau dalam buku Madinah saya ada buat garisan. Ini sempadan riwayat yang pertama tentang Raudah. Riwayat yang kedua tu lebih luas lagi. Mungkin sebahagian daripada tempat wanita duduk hari ini sampai Raudah. Sebab rumah-rumah isteri Nabi duduk keliling masjid. Keliling masjid dekat-dekat. Dia Nabi kita letak dekat-dekat. Puak kita ini kalau rumah banyak tak dekat, nasib nak meletup ya dah. Jadi alhamdulillah. Itu pun ada orang boleh tak dekat, tapi macam itulah. Rasulullah SAW tidak menimbul masalah. Dia boleh buat. Jadi Raudah salah satu daripada taman syurga. Apa makna taman syurga di sini? Mana taman syurga? Ada orang kata siapa dia ibadat banyak, dia boleh masuk dalam syurga. Ibadat banyak situ. Ulama lain kata ibadat kat mana-mana pun sama ya syurga ni. Ada yang mengatakan siapa dia masuk dalam Raudah, dia akan rasa tenang. Saya bila ceramah cerita ni kat sini mungkin orang tak pantas, tapi kalau ceramah di waktu di Madinah, semua pakat sengih tu kau. Macam mana nak tenang ustaz? Lompat atas kepala lagi, atas pijak habis, macam nak tenang. Kita kata al-aslu, asalnya memang di situ tempat ketenangan. Cuma hari ni tak tenang, bukan Raudah, orang tak tenang. Main duk lompat macam mana? Kita duk tengah sujud perau masuk atas kepala ni. Langkah terus ya. Tak apa, maaf-maaf lah. Jangan duk marah. Kalau kira adab memang salah lah. Macam mana langkah atas kepala orang. Tapi kalau kita tidak bermaaf-maafan, di mana lagi kita nak bermaaf? Tak tenang. Jadi riwayat yang kuat mengatakan tempat itu sendiri akan dibawa nanti ke dalam syurga. Raudah sendiri akan dipindah dalam syurga. Siapa yang pernah sampai itu dia tengok, oh ni Raudah, insya-Allah. Jadi itulah di antara Raudatun min riyadil jannah. Siapa nak masuk syurga, nak masuk taman syurga, pergi duduk di Raudah. Yang laki-laki boleh, yang perempuan agak sukar lah kan, tempat dia jauh. Yang laki-laki pun dia ada tip dia cara nak masuk. Saya tak cerita lah. Kita ada cerita macam mana cara nak masuk ke dalam Raudah. Baik. Daripada Masjid Nabi SAW juga berkembang ke seluruh Islam, berkembang ke seluruh dunia. Itu di antara ciri keistimewaan Masjid Nabi. Banyak lagi. Tuan-tuan tengok dalam buku sejarah Madinah, memang banyak saya sebut tentang keistimewaan Masjid Nabi, dan juga keistimewaan cerita-cerita lain yang patut menjadi bacaan kita. Demikian pula halnya kelebihan Masjid Aqsa
yang terletak di bandar Baitul Maqdis di Palestin, kerana ia merupakan masjid Nabi-Nabi yang telah berlalu zamannya dan pernah menjadi kiblat umat Islam 16 bulan lebih. Berapa? 16 bulan Nabi kita hadap ke Baitul Maqdis. Sebelum turun ayat Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardah. Sebelum turun ayat Quran ini Nabi kita hadap ke Baitul Maqdis 16 hingga 17 bulan lebih kurang. Dan ke masjid inilah juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibawa Isra dengan ruh dan jasadnya. Dan setelah salat di masjid ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa naik ke langit Mi'raj sebagaimana yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis. Peristiwa ini diperingati oleh umat Islam turun temurun sampai pada bulan Rajab yang bersejarah. Jadi biasa bulan Rajab ni orang sebut peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi dari sudut sejarahnya, tarikhnya, yang tepatnya tidak tahu bila tarikh. Di dalam Ar-Rahiqil Makhtum menyenaraikan hampir 10 tarikh bilakah berlaku Isra dan Mi'raj. Dalam Imam Nawawi sendiri pun ada 3 pandangan nyebut sedemikian. Tapi kalau kita nak jazam berlaku pada malam 27 Isra Mi'raj itu agak sukar. Sebab riwayat-riwayat itu berbeza-beza. Yang pentingnya wajib kita kena percaya subhanallazi asra bi abdi, Isra dan Mi'raj wajib kita percaya benda itu berlaku. Tarikh boleh katakan dalam Quran ni dia bukan nak bincang tarikh macam kita duk sibuk dengan tarikh hari lahir lah, tarikh hari jadi lah, tarikh hari ulang tahun perkahwinan lah. Kuasa kita minat makan kek, jadi dia sibuk dengan tarikh. Al-Quran dia bukan sibuk dengan kek, dia sibuk dengan ibrah, pengajaran, pengertian yang berapa kita belajar daripada ilmu-ilmu yang termasuk di dalam perkara-perkara yang tersebut. Itu penting. Jangan penting benda juz'i. Kita duk sibuk dengan tarikh, kita tak sibuk dengan isi kandungan. Kan? Oh, kita ni sibuk ni menyambut Maulid Nabi. Kita pun sibuk dengan Maulid lah. Lepas tu hak Nabi ajar kita sibuk tak sibuk? Jadi kita sibuk dengan tarikh, tidak sibuk dengan isi. Sama juga isi maghza kandungan Isra Mi'raj tu sangat banyak. Malam tu Nabi kita terima solat, malam tu juga Nabi kita berjumpa dengan para anbiya. Jadi Nabi kita tengok penyakit-penyakit masyarakat, mengumpat orang banyak. Kita tidak ambil besar tajuk, besar dengan tarikh. Jadi Islam ajar kita ambil yang asas. Saya tidak bincang masalah ini tarikh-tarikh ni ada belaka dalam tu, tidak. Cuma yang kita nak kata jangan ambil satu tajuk, kita ambil semua isi kandungan itu yang besar. Baik, apa lagi? Peristiwa ini diperingat apa ni? Maka itu di antara kelebihan Masjid Aqsa. Tambah satu lagi, yang ni tak ada dalam kitab ni, saya tambah 3 buah masjid ni kenapa mendapat kedudukan yang tinggi. Kenapa? Yang pertama tulis, yang memilih tapak untuk bina masjid ini siapa? Allah. Bukan AJK Masjid, bukan ad hoc kampung Masjid Aqsa, kampung Baitul Maqdis mesyuarat nak buat sini. Bukan Abu Jahal, bukan orang Mekah, bukan siapa yang bermusyawarah nak letak tapak masjid. Tak. Allah yang pilih. Macam mana Tuhan pilih? Tengok. Yang kedua, siapa dia engineer ataupun arkitek pembinaan 3 masjid ni? Siapa? Bin Laden. Yang jadi arkitek engineer masjid Nabi alaihi wassalatu wassalam. Masjid Baitul Maqdis siapa dia engineer? Nabi Daud, Sulaiman, semuanya Nabi. Masjid Mekah, Masjid Haram, siapa engineer? Ibrahim dan Nabi Ibrahim Ismail. Masjid Madinah, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Kerana kedudukan 3 masjid itu logik lah, 3 masjid mendapat kelebihan yang begini besar kerana yang jadi pemilih tapak Allah, yang menjadi engineer dan arkitek dia Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Itu tulis kita ni tak tambah sini.
Nak dengar ke cerita macam mana Allah Ta'ala pilih tapak? Kan jadi cerita kursus haji pula ni. Waktu Nabi Daud nak bina masjid pun ada isyarat mari. Allah Ta'ala hantar mari tanda kepada dia. Bukan kata dia mesyuarat panggil orang kampung, tak. Waktu Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mari letak tapak anak dia pun sama juga. Saya nak ambil satu yang terakhir. Waktu Nabi SAW sampai Madinah, Nabi kita naik unta. Naik unta dia. Unta ni dalam buku sejarah sebut, dia tengkok panjang gini kan, macam radar tengkok dia, pusing-pusing. Sampai dia berhenti di tapak masjid Nabi, unta duduk. Belum sempat lagi Nabi kita parking unta ni, dia bangun balik. Bangun, dia pusing sekali lagi. Seolah-olah dia macam buka Google Map, dia tengok betul ke sini. Allah Ta'ala antara. Semua orang pegang tali unta Nabi. Nabi kata da'uha fa innaha ma'murah. Nabi kata lepas tali unta ini, unta telah diberi arahan oleh Allah nak letak di mana aku. Unta berjalan pergi sini, sampai tempat tapak masjid, unta duduk. Belum sempat Nabi kita turun, dia bangun, dia pusing sekali lagi. Saya baca cerita ni, saya gelak, Masya Allah, unta tengok map dia, saya ingat Allah Ta'ala ada beri ilham kepada dia sekat mana nak, di mana tempat, maka letak di sini. Nabi pun kata ha huna al manzil insyaallah. Nabi kata di sinilah tempat kita tinggal insyaallah. Jadi bila tengok siapa punya tanah ni kepunyaan Sahal bin Suhail, dua anak yatim. Nabi panggil dua orang ni, anak yatim kata tak apa, saya wakaf ya Rasulullah. Nabi kata tak apa, semua anak yatim, kita bayar tanah ni, bayar tanah. Maka kesimpulan kitanya, 3 masjid Allah yang tentukan tampak. Yang menjadi engineer dia, arkitek dia siapa? Para Nabi alaihissalam. Maka sangat logiklah 3 masjid ini mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Logik ke tidak? Nah, tak ada nak dengki dah kitanya 3 ni. Jadi cerita tadi panjang, cuma saya ambil simpulkan sikit di cerita Nabi kita beli tapak masjid tu. Ini satu pengajaran kepada kita dalam sunnahnya, supaya kita jangan bermudah-mudah dengan orang. Jangan bermudah dengan orang. Mana bila kita nak buat masjid ke, nak buat surau ke, buat sekolah agama ke, tak apa, saya wakaf tanah. Buat saya wakaf. Lillahi ta'ala saya wakaf. Kita kata nak wakaf boleh, mari keran. Pergi ke pejabat tanah, gazet wakaf, cop atas tu. Kalau mati mak dia ni, mati bapak ni, anak-anak tak tahu kita wakaf dengan orang masjid, bersurat tak ada tulis, atas geran tak ada tanda. Sekarang ni sudah berlaku beberapa sekolah tahfiz ke sekolah pondok yang anaknya menuntut tanah itu dikembalikan kepada mereka. Kesian mak ayah dalam kubur, anak mari duk tuntut. Kalau tidak bayar dengan harga sekarang. Kita bina 30 tahun dulu. Kalau bayar masa tu mungkin dalam 20-30 ribu. Hari ni sudah ratus ribu nak bayar. Maka ini sunnah Nabi ajar. Nabi minta beli. Kita pun hitam putih. Sama ada awak bayar kami beli, ataupun awak gazet wakaf, cop resmi di pejabat tanah, anak dia ke siapa ke, tak ada hak lagi untuk nak usir tanah. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ajar. Maka jelasnya kemuliaan ketiga-tiga masjid yang tersebut ditegaskan dalam hadis yang berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid al Masjidil Haram wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Maksud dianya, tidak sepatutnya bersusah payah keluar mengembara untuk menziarahi mana-mana masjid, nak pergi ibadat di masjid mana-mana, kecuali untuk 3 masjid saja. Masjid yang berikut: Masjid Haram di Mekah, Masjid Nabi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari. Jadi kalau kita nak mengembara pergi masjid di mana, di apa ni, di Turki ke, di India ke, di mana lah, nak pergi tengok tak ada masalah. Masjid biru ke masjid terapung pergi jelah. Tapi di atas rasa nak pergi beribadat, Nabi kata ibadat 3 buah masjid. Ini dia masjid. Dan kalau kita contohnya, kita kata kita bernazar,
Aku ni kalau dapat gini, wajib kata aku beriktikaf di masjid di Jepun sebulan. Tak tu. Orang nak marah sangat ni. Nak iktikaf di masjid Jepun contoh. Jadi para ulama katakan cukup kita pergi Madinah iktikaf di masjid Madinah, lepas. Sebab masjid Madinah tu lebih afdal daripada masjid Jepun. Kalau iktikaf masjid Haram Mekah lagi afdal, lepas. Itu dari sudut fiqhnya. Nah. Baiklah. Demikian kedudukan masjid dalam Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita semua untuk menjadi orang-orang mukmin yang sentiasa memakmurkan masjid dan surau dengan amal bakti dan dengan menjaga kehormatannya dan mematuhi hukum-hukumnya serta adab peraturannya sebagaimana yang sewajibnya. Daripada awal lagi kita dah bincang tentang adab-adab menjaga masjid, daripada membersihnya masjid daripada kotoran yang zahirnya dan kotoran yang batinnya. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Tamatlah perbincangan kita di dalam bab kedudukan masjid di dalam Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.